Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Qahar bin Ahmad Musri. Angka giliran 20121223800001. Jadi saya akan membentangkan bagi mata pelajaran PIMK 2292D, iaitu mata pelajaran pendidikan inklusif dalam pendidikan Islam. Jadi tajuk yang akan saya bentangkan iaitu mengenai kolaboratif khidmat sokongan badan kerajaan dan bukan kerajaan dalam menentukan kejayaan pendidikan inklusif. Jadi kita akan teruskan kepada apa itu badan pertubuhan bukan kerajaan, iaitu sesebuah non-governmental organisation yang kita panggil sebagai singkatannya iaitu NGO, tidak akan ditubuh tanpa matlamat dan tujuan. Pada asasnya NGO tercetus daripada pengalaman minat, idea dan semangat yang kuat daripada individu atau kumpulan tertentu untuk bertindak terhadap suatu fenomena yang terjadi atau keinginan dalam masyarakat. Jadi daripada apa yang kita dapat lihat dalam teks ini, kita dapat tahu bahawa NGO ini ataupun badan pertubuhan bukan kerajaan ini tercetus berdasarkan pengalaman, minat, idea dan semangat yang kuat daripada individu atau kumpulan tertentu untuk mencipta ataupun untuk mengetengahkan sesuatu permasalahan ataupun keperluan daripada masyarakat. NGO didefinisikan sebagai organisasi berdaftar, iaitu kumpulan masyarakat, suatu profesional, suatu sekerja, kesatuan sekerja, organisasi amal yang tujuannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan anggota mereka dalam bidang-bidang yang mereka wujudkan. Kebanyakan NGO yang ditubuhkan mendapat pembiayaan sama ada daripada orang perseorangan, institusi-institusi tertentu dan pihak pemerintah. Kekuatan dan idea di sebalik penubuhan sesebuah NGO adalah untuk mencapai objektifnya seperti menyediakan peluang pendidikan dan kemahiran, memperkasa ekonomi wanita, mengawal dan mengurus penyakit, membantu mangsa bencana alam, memperjuangkan isu berkaitan hak kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Jadi kat sini kita dapat lihat bahawa NGO ataupun non-governmental organisation ini kita dapat pengertiannya itu adalah sebuah organisasi yang berdaftar. Jadi NGO ini biasanya ialah sebuah agensi yang berdaftar. Organisasi yang berdaftar iaitu mungkin daripada gabungan kumpulan masyarakat ataupun sebuah kesatuan profesional ataupun kesatuan sekerja, ataupun organisasi amal. Jadi ada banyak definisi untuk NGO ini, dan tujuan mereka ini ditubuhkan adalah untuk memperbaiki kesejahteraan anggota mereka dalam bidang yang mereka wujudkan. Maksudnya kalau contoh dalam bidang amal, dalam bidang amal ataupun kesukarelawanan. Jadi mereka ini menubuhkan pertubuhan tersebut bertujuan untuk membantu anggota mereka, membantu ataupun menyalurkan segala apa jua bantuan yang boleh mereka salurkan kepada masyarakat. Jadi kekuatan di sebalik penubuhan sebuah NGO ini sama ada pembiayaan mereka itu dibiayai oleh
perseorangan ataupun dibiayai oleh mana-mana institusi-institusi yang ingin membiayai pertubuhan organisasi tersebut, atau juga pembiayaan tersebut dibiayai oleh pihak pemerintah. Jadi apa mereka punya keperluan ataupun pertubuhan itu diwujudkan, antaranya iaitu adalah untuk memberikan ataupun menyediakan peluang pendidikan dan kemahiran, ataupun ingin membantu mangsa-mangsa bencana alam, sama ada berbentuk bantuan itu ialah berbentuk keuangan, iaitu ekonomi, ataupun berbentuk sosial dan sebagainya. Seterusnya kita lihat pula kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okey, seperti yang sebentar tadi kita dah lihat bahawa NGO tertubuhnya adalah untuk memberi ataupun menyalurkan bantuan-bantuan kepada orang-orang yang berkeperluan. Okey, bahawa NGO ini ditubuhkan bukan sahaja untuk membantu orang-orang yang ada masalah, yang terkena musibah dan sebagainya, tapi juga antara objektif mereka iaitu ialah untuk menyalurkan bantuan ataupun peluang pendidikan. Okey, jadi itu daripada pihak NGO. Tapi daripada pihak kerajaan sendiri, iaitu mereka telah menubuhkan ataupun telah mencadangkan ataupun mendirikan sesuatu pelan, iaitu yang dipanggil sebagai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM pada tahun 2023 yang lalu, dan pelan ini berjalan sehingga 2025. Jadi apa antara objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini diadakan? Yang pertama iaitu menetapkan tiada murid yang tercecir dan dinafikan hak daripada mendapat pendidikan berkualiti dan inklusif. Okay, jadi antara objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 adalah pertamanya iaitu untuk menetapkan bahawa tidak boleh ada sebarang murid yang tercecir atau dinafikan hak mereka untuk mendapat pendidikan yang sepatutnya dan inklusif. Yang mana pendidikan inklusif ini ialah bagi murid-murid yang berkeperluan khas. Kemudian antara objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM lagi adalah menurut bahagian pendidikan khas, membangunkan golongan murid berkeperluan khas MBK terbukti tidak meletakkan mereka sebagai liability, sebaliknya menjadi sebahagian daripada sumber modal insan negara. Yang mana statement ini dikeluarkan oleh Utusan Malaysia tahun 2017. Okey, iaitu di mana murid yang berkeperluan khas ini tidak lagi dilabelkan sebagai liability. Sebaliknya, mereka ini telah menjadi sebahagian daripada sumber modal insan negara. Dan seterusnya, hal ini bagi mengelakkan pendiskriminasian kelak kepada golongan ini untuk mendapat pekerjaan dan bersaing dengan manusia normal. Okay, jadi antara objektif PPPM 2013 hingga 2025 ini iaitu adalah untuk mengelakkan pendiskriminasian di kalangan ataupun daripada golongan mereka atau itu murid yang berkeperluan khas dengan murid yang normal, yang biasa. Okay, jadi supaya mereka ini dapat bergaul, bersosial dengan orang-orang yang normal.
Pendidikan inklusif bermaksud program pendidikan bagi murid berkeperluan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan khas bersama dengan murid lain dalam kelas yang sama. Murid berkeperluan khas yang dimaksudkan merujuk kepada murid bermasalah pembelajaran namun memenuhi syarat daripada menerima pembelajaran. Okey, jadi ini menunjukkan bahawa daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini, PPPM, adalah objektifnya supaya murid ini boleh bersaing dalam bidang pendidikan dengan murid-murid yang normal, supaya mereka ini kehadapannya dapat berdikari seperti mana orang ataupun murid-murid lain yang normal. Jadi antara faktor kejayaan pendidikan inklusif dalam merealisasikan pendidikan tanpa diskriminasi, yang pertama iaitu menurut teori ekologi Bronfenbrenner, iaitu guru, ibu bapa dan rakan merupakan mesosistem. Okey, jadi apa yang dikatakan sebagai guru, ibu bapa dan rakan merupakan mesosistem, iaitu orang yang paling rapat dengan murid secara langsung memberi pengaruh kepada murid. Okey, jadi orang yang rapat dengan murid ini iaitu ibu bapa, guru dan juga rakan yang rapat dengan mereka adalah orang yang akan memberi pengaruh kepada murid-murid yang berkeperluan khas tersebut. Kemudian faktor yang kejayaan bagi pendidikan inklusif ini dapat direalisasikan adalah pentadbir dan guru. Okey, pentadbir dan guru ini ialah mereka merupakan pelaksana kepada dasar kerajaan dan tanpa bantuan mereka, maka dasar yang telah ditetapkan hanya menjadi perancangan semata-mata. Jadi penggerak bagi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini ialah yang menjalankannya adalah pentadbir dan guru. Kalau guru dan pentadbir tidak menjalankan dasar perancangan yang telah ditetapkan oleh kerajaan, maka perancangan tersebut hanya akan jadi satu perancangan tanpa ada orang yang melaksanakan. Pentadbir perlu mewujudkan suasana pendidikan inklusif di sekolah dengan cara memahami dan mempraktikkan nilai menghormati perbezaan melalui rutin. Itu adalah faktor kejayaan yang kedua untuk pendidikan inklusif ini dapat direalisasikan tanpa pendiskriminasian daripada murid-murid dan juga orang-orang di sekeliling mereka. Kemudian faktor yang ketiga, faktor terakhir iaitu ialah sokongan ibu bapa. Sokongan ibu bapa ialah sokongan bagi murid normal dan ibu bapa bagi murid MBK itu sendiri, dan juga ibu bapa MBK perlu yakin dengan kemahiran guru kelas biasa bagi mengendalikan keperluan khas anak mereka, dan ibu murid normal perlu yakin dengan kemahiran guru. Okay, dengan kemahiran ini guru tetap dapat menumpukan perhatian kepada anak-anak mereka. Okay. Jadi itulah ketiga faktor yang mana ketiga-tiga ini jika berhasil dilaksanakan, maka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah dibuat oleh kerajaan akan dapat berjalan dengan jayanya. Sebagai kesimpulan, bagi kolaborasi pendidikan inklusif di antara badan bukan kerajaan dan kerajaan, antaranya ialah proses inklusif memberikan peluang mengikut keperluan kepada semua murid melalui pembelajaran
budaya, komuniti dan tanpa pengecualian berkaitan pendidikan. Jadi proses inklusif ini ialah memberi peluang bagi murid-murid yang berkeperluan khas untuk merasakan pendidikan yang sama dengan murid-murid yang normal. Kemudian ketiga-tiga faktor yang perlu ada bagi menjayakan plan pembangunan pendidikan Malaysia itu ialah ibu bapa, pentadbir dan murid adalah faktor utama dalam merealisasikan pendidikan inklusif. Bermaksud ketiga-tiga faktor yang telah disebutkan sebelum ini perlu ada dan perlu berhubung kait antara satu sama lain supaya plan yang telah dibuat oleh kerajaan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan berjalan dengan jayanya. Seterusnya, saling berkait dan jika salah satu tidak dapat diatasi, maka matlamat program pendidikan inklusif PPI tidak tercapai. Andai kata ketiga-tiga faktor yang telah disebutkan tadi tidak terlaksana, maka program pendidikan inklusif ini tidak akan dapat terlaksana ataupun berjalan dengan jayanya. Apabila berjaya program ini, barulah pendiskriminasian pendidikan kepada golongan murid berkeperluan khas dapat diatasi. Jadi dengan apabila berjayanya program yang ataupun dasar plan pendidikan yang telah diusulkan ataupun yang telah diadakan oleh kerajaan, maka pendiskriminasian terhadap murid ataupun golongan yang berkeperluan khas bagi mendapatkan pendidikan inklusif ini dapat diatasi. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya bagi tajuk kolaborasi badan bukan kerajaan dan kerajaan untuk pendidikan, untuk program pendidikan inklusif dan juga plan pembangunan pendidikan Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.